Saudara pesalah jenayah serius seperti Rogol mungkin meringkuk di penjara selama-lamanya walaupun selepas tamat menjalani tempoh tahanan. Ini sekiranya mereka dinilai masih lagi menjadi satu ancaman kepada keselamatan awam. Dinamakan Hukuman Bagi Perlindungan Awam Dipertingkat atau SEPP, pilihan hukuman terbaru ini dibentangkan di Parlimen siang tadi. Ia sebagai sebahagian daripada pindaan yang diusulkan kepada Undang-Undang Prosedur Jenayah. Ayo kita fahami lebih mendalam menerusi paparan berikut. SEPP adalah hukuman yang berat. Menurut Kementerian Ehwal Dalam Negeri atau MHA, ia terhad kepada mereka yang disabit atas kesalahan ganas atau seksual yang serius. Contohnya, membunuh dengan sengaja atau percubaan membunuh serta merogol dan penetrasi seksual terhadap kanak-kanak bawah umur. SEPP akan hanya dikenakan kepada pesalah berusia 21 tahun dan ke atas semasa jenayah dilakukan. Para pesalah yang dikenakan hukuman SEPP akan ditahan antara 5 hingga 20 tahun tanpa pengampunan dan di akhir tempoh hukuman, mereka perlu menjalani penilaian sama ada selamat dibebaskan untuk kembali ke pangkuan masyarakat. Ini berbeza dengan hukuman penjara biasa di mana si pesalah akan dibebaskan selepas tamat menjalani hukuman mereka. Proses penilaian boleh membuahkan dua kemungkinan. Pertama, si pesalah mungkin dipenjara seumur hidup jika didapati tidak sesuai untuk dibebaskan daripada tahanan. Masa depan mereka bergantung kepada hasil simakan tahunan. Sebaliknya, jika didapati sesuai untuk dibebaskan, mereka boleh keluar dari penjara tetapi tertakluk syarat-syarat tertentu. Antaranya mengikuti sesi kaunseling dan pemantauan elektronik. Jika sebarang syarat dilanggar, mereka diseret kembali ke penjara. Langkah-langkah perlindungan juga akan diterapkan bagi memastikan hukuman yang dikenakan adalah adil. Contohnya, mahkamah yang akan putuskan sama ada hukuman SEPP adalah sesuai. Dalam membuat keputusannya, pihak mahkamah akan mengambil kira laporan penilaian risiko oleh Institut Kesihatan Mental atau IMH dan juga para pakar lain. Sementara itu, pihak polis bakal diberi kuasa untuk mengarah mereka yang tertuduh dalam kes jenayah seksual untuk menjalani pemeriksaan perubatan forensik. Ia adalah antara saranan pindaan kepada Undang-Undang Prosedur Jenayah yang dibentangkan di Parlimen siang tadi. Jika diluluskan, suspek yang enggan menjalani pemeriksaan tanpa sebab yang sah boleh dipenjara sehingga 7 tahun. Pemeriksaan perubatan itu dilakukan untuk mendapatkan bukti forensik yang penting, contohnya melalui sampel darah atau ujian swab ke atas alat kelamin. Kementerian Ehwal Dalam Negeri atau MHA menyatakan proses sedemikian sensitif dengan masa kerana bahan bukti DNA mungkin hilang atau tercemar dalam tempoh yang singkat. Oleh itu, terdapat langkah-langkah untuk memastikan pemeriksaan dijalankan secara teliti. Ini termasuk memastikan prosedur dijalankan oleh kaki tangan bertauliah seperti doktor dan jururawat. Antara saranan perubahan yang lain ke atas undang-undang termasuk membenarkan pihak polis menggeledah tanpa waran jika terdapat cukup sebab untuk percaya suspek mempunyai bukti relevan. Tujuannya mengurangkan kelengahan yang timbul disebabkan individu yang enggan beri kerjasama. Dalam pada itu, mahkamah pula boleh membenarkan suspek yang dikenakan tuduhan ringan untuk dibebaskan atas bond peribadi tanpa perlu ikat jamin. Buat masa ini, mereka akan ditahan jika ditawarkan ikat jamin tetapi tidak berjaya mendapatkan penjamin. Saudara Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF akan memperkenalkan beberapa langkah secara bertahap-tahap bagi para pekerja Barisan Hadapan untuk mengenal pasti dengan lebih baik dan melaporkan kes-kes keganasan keluarga. Ini termasuk penderaan seksual. Menteri Negara Pembangunan Sosial dan Keluarga Sun Xueling berkata, ini selepas beberapa cadangan diberikan sebuah pasukan bertindak mengenai keganasan keluarga pada tahun 2021. Sebanyak 16 cadangan diberikan untuk memperbaiki pelbagai aspek dalam cara-cara keganasan keluarga ditangani di negara ini. Salah satu cadangan yang diutarakan ialah untuk membangunkan sistem saringan dan penilaian untuk membolehkan pekerja Barisan Hadapan mengenal pasti kes keganasan keluarga dengan lebih baik, mengurus risiko pelaku dan keperluan mangsa serta tahu bila untuk melaporkan kes tersebut.
MSF will progressively be launching a suite of tools to ensure a more robust and consistent decision-making system for the domestic violence sector. So this is something that we are working on to make sure that not only has there been training provided to social service professionals, but that there are standardized assessment tools so that the service professionals know what the baselines are and under what circumstances to report. Beberapa soalan juga dibangkitkan mengenai kes seorang kanak-kanak perempuan yang menjadi mangsa penderaan seksual oleh seorang penjaga yang mahu mengambilnya sebagai anak angkat. AP JR Siang Mokyo, Nadia Ahmad Samdin bertanya, apakah langkah-langkah keselamatan yang sedia ada sebelum seseorang boleh mengambil anak angkat? Dalam jawapannya, Cik Sun berkata, beberapa langkah telah dijalankan dalam proses pengambilan anak angkat untuk memastikan kebajikan dan keselamatan kanak-kanak itu, termasuk penilaian bagi menentukan kesesuaian yang perlu dijalani bakal ibu bapa angkat. Warga Singapura kini mempunyai akses kepada sumber berstruktur seperti buku panduan dan video untuk membantu dalam mengukuhkan kemahiran digital mereka. Rangka kerja kemahiran digital sepanjang hayat DSL yang baharu menyediakan panduan lebih baik untuk kedua-dua pelatih dan pelajar dalam mencapai sasaran tertentu pelajaran. 16,000 peserta menyertai projek rentis selama 5 bulan bagi mewujudkan satu rangka kerja kemahiran digital yang baharu. Menerusinya, tersedia sumber-sumber berstruktur meliputi 24 topik bagi 5 kemahiran asas. Ini termasuk bagaimana memulakan dan menggunakan peranti bijak, berhubung dengan orang lain secara online, mencari maklumat serta kekal selamat semasa online. Mereka juga diajar bagaimana untuk melakukan urus niaga secara digital. Kementerian Perhubungan dan Penerangan MCI menyatakan ini akan membantu mereka yang kurang menguasai bidang digital untuk mengukuhkan kemahiran asas dengan lebih yakin. Dan saudara, sebagai respons tambahan, MCI mengumumkan beberapa langkah untuk menjadikan ruang digital kita lebih selamat. Ini termasuk garis panduan baharu oleh Agensi Keselamatan Siber untuk membantu para pembangun aplikasi tempatan meningkatkan langkah keselamatan pada aplikasi mereka. Dengan ini, para pengguna aplikasi dapat dilindungi dengan lebih baik daripada percubaan perisian hasad dan pancingan data. Pada peringkat awal, tumpuan diberi kepada aplikasi untuk peranti mudah alih yang berisiko tinggi yang melibatkan urus niaga kewangan. Piawai aplikasi selamat akan memberi tumpuan kepada 4 bidang kritikal. Ia akan bantu mengetatkan akses pengesahan dan kebenaran, memastikan identiti pengguna adalah betul melalui penggunaan mekanisme seperti biometrik dan nombor PIN sebelum memberi hak akses kepada sumber-sumber dalam aplikasi terbabit. Piawai itu juga akan menggalak para pembangun aplikasi untuk melindungi data sulit yang tersimpan dalam peranti para pengguna atau server mereka. Langkah-langkah keselamatan seperti keupayaan antivirus juga boleh dilakukan bagi mencegah berlakunya serangan yang berniat jahat ke atas aplikasi mereka. Mereka yang mematuhi piawai tersebut boleh memaparkan notis bagi memaklumkan para pengguna mengenai pelaksanaannya. The standard will set out best practices that reduce the risk of malicious actors exploiting weaknesses in the app design. CSA will also consider how best to help end users easily identify apps that meet these standards. As the standard is new, we will assess its usefulness in due course and whether to keep it voluntary or to make it mandatory. Selain piawai aplikasi selamat, satu program penyelidikan baharu juga akan disediakan. Ia akan menjadi satu wadah untuk menyatukan rakan kongsi penyelidikan dan syarikat-syarikat. Tujuannya adalah untuk mencari huraian bagi mengesan dan mencegah berlakunya bahaya online. Ini seperti maklumat yang salah atau kandungan yang dimanipulasi. Dana sebanyak $20 juta sudah pun diperuntukkan bagi program itu sepanjang 5 tahun akan datang. As the landscape evolves, we will need to grow new capabilities to keep pace with scammers and online risks. These research efforts will also help inform new legislation or regulations that we will need for issues such as deepfakes and which we are studying. Saudara, warga emas yang tinggal di bahagian timur Laut Singapura
kini boleh mengakses lebih banyak program pemulihan di sebuah pusat jagaan untuk warga emas yang baharu. Pusat jagaan St. Luke's Elder Care menyediakan khidmat kepada warga emas yang uzur dan mereka yang mengalami demensia. Ia juga akan menyediakan sokongan kepada para penjaga menerusi khidmat jagaan siang. The senior care centres will play a very important role in our elder care landscape to help our seniors age well in the community and to provide support for our caregivers. And this is important. It's not just the senior that we have to think about, but the caregiver, the family and the society. Hampir 70 warga emas mengunjungi pusat ini bagi menjalani program pemulihan setiap minggu. Mereka dirujuk oleh doktor keluarga atau hospital-hospital masyarakat berdekatan. Satu program baharu yang turut diperkenalkan melibatkan kanak-kanak prasekolah. Setiap minggu, mereka akan melawat warga emas di pusat tersebut dan ikut serta permainan realiti maya. Menurut St. Luke's Elder Care, usaha ini dapat menggalak hubungan lebih erat antara generasi. Pertubuhan itu juga mempunyai rancangan untuk membuka rumah jagaan keduanya pada tahun depan. Ini selain mempertingkatkan pusat sedia adanya. Mengatasi cabaran-cabaran seperti pengurusan ruang udara, tenaga manusia dan pelepasan karbon merupakan antara matlamat Pusat Inovasi Penerbangan Antarabangsa. Pusat yang ditubuhkan penguasa penerbangan awam Singapura itu bertujuan untuk mempercepatkan lagi inovasi di sektor penerbangan. Yayasan Kajian Nasional Singapura menyuntik dana $140 juta ke pusat tersebut sebagai permulaan. Pusat ICAI ini akan beri tumpuan kepada 4 bidang. Yang pertama, peningkatan kapasiti ruang udara. Ini dilakukan dengan perkongsian maklumat seperti data cuaca dan laluan penerbangan bagi mengelakkan kesesakan. Pusat ini juga akan bekerjasama dengan pihak industri untuk menguji teknologi baharu dan menerapkannya secara berskala. Satu lagi bidang utama adalah pembinaan sistem pesawat tanpa pemandu. Pesawat-pesawat ini akan digunakan dalam pengurusan trafik udara. Dengan menggunakan teknologi dan peningkatan pengendalian trafik udara, pusat ini berharap dapat mengurangkan pembakaran bahan api dan pelepasan karbon. Menurut CAAS, bidang-bidang ini penting sedang permintaan penerbangan semakin meningkat. Data daripada Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa atau IATA menunjukkan bahawa perjalanan udara global tahun lalu mencapai 93% daripada tahap sebelum pandemik. Ini bermakna lebih daripada 500 bilion penumpang setiap bulan. IATA juga menjangkakan bahawa jumlah ini bakal naik 2 kali ganda menjelang tahun 2040. CAAS merancang menggajikan sekitar 20 pakar penerbangan dan teknologi serantau di pusat itu.